tu kita nak belajar tentang cluster analysis. Cluster analysis yang saya akan pakai pada petang ini dinamakan sebagai Univariate Local Moran's Eye. Tujuan dia untuk melihat sama ada adakah terdapat pengaruh dalam sebaran penyakit disebabkan oleh faktor reruang. Saya ulang, adakah terdapat pengaruh sebaran penyakit disebabkan oleh faktor reruang. Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk download satu folder namanya Sabahku. Dah download dah? Dah download ke belum? Kat sini ada satu data namanya Sabahku. Di dalam Sabahku ini, untuk makluman semua, anda boleh gunakan Geoda. Ya. Yang terakhir ni saya akan fokus kepada Geoda lah. Tujuan dia adalah untuk memberikan anda pengalaman bagaimana cara nak menganalisa data bagi melihat wujudnya kluster ataupun tidak wujudnya kluster pada sesuatu kawasan. Ini tidak sebab sesekali bermaksud kluster mahkamah. Ini cerita kluster lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada dokumen tadi yang dinamakan apa? Apa nama dia tadi? Saya dah lupa dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sabahku Sabahku. Betul tak? Sabahku. Oh, Sabahku. Oh, saya tak jumpa lah. So, kalau saya tak jumpa, saya pun download lah macam anda semua. Kita download sama-sama ya. So, saya pun download data daripada Sabahku ni. Dia akan bagi dalam bentuk zip file. Tuan-tuan dan puan-puan akan cuba untuk buka file ini dengan cara membuat ekstraksi ya. Okey, Sabahku 202303 ya. Okey, ini Sabahku. Alright. So, kita akan buat sekarang Sabahku. Pergi kepada Geoda. Okay, ini adalah Geoda. Tuan-tuan dan puan-puan punya menu Geoda adalah seperti berikut. Ini adalah folder Sabahku. Yang lain saya tutup. Baik. Apakah yang kita nak lakukan sekarang? Kita nak tengok ada tak berlaku kluster ataupun tidak berlaku kluster bagi penyakit yang berkenaan. So, anda boleh pergi kepada Open dan anda akan menghubungkan data tuan-tuan dan puan-puan kepada Geoda. Cara dia, ambil case _sabah_grid.shp. Shapefile ni, seret masukkan ke dalam. Ya. Dia akan keluar data Sabah seperti yang anda lihat pada layar skrin sekarang. Nampak cantik tak? Data ni dalam bentuk grid. Ya. Kenapa saya buatkan data ni dalam bentuk grid? Sebab kita nak melihat data ini adakah dia bertaburan ataupun dia tidak bertaburan secara seragam ataupun tidak secara seragam. Maknanya kalau dia bertaburan secara seragam, dengan kata lain, dia adalah kluster. Kalau dia tak bertaburan secara seragam, maknanya dia adalah disperse. Ya. Dia tertempiaran antara satu sama lain. So, langkah pertama apabila anda memasukkan file ini. Dah masukkan dah file ini? Dah ya. Langkah pertama, anda boleh pergi map. Anda boleh pergi map dan pergi ke quantile map yang saya ajar semalam. Anda boleh pergi kepada yang nombor 4. Pergi yang bawah sekali, namanya case. So, anda akan nampaklah satu data seperti yang ditunjukkan pada layar sekarang. Iaitu data yang menunjukkan taburan case antara yang ada case dengan tak ada case. Maknanya ada setengah-setengah tempat dekat Sabah ni yang tak ada case langsung. Ya. Ini contoh bagi kita panggil sebagai laporan data secara deskriptif. Baik. Ini quantile. Quantile. Selesai. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat apa yang dipanggil sebagai cluster analysis. Sebelum nak buat cluster analysis, ada beberapa step yang tuan-tuan dan puan kena patuhi. Pertama, perlu membuat pemberat ataupun weight. So, cara dia adalah yang gambar W tu. Nampak tak ada gambar W kat sini? Gambar W ini bermaksud weight. Weight adalah pemberat. Anda boleh klik weight ini. Weight ini digunakan untuk memberati kawasan-kawasan yang kita nilai tadi menggunakan algoritma komputer. So, anda boleh tekan butang W, anda tekan butang create dan dia akan minta variable yang anda mahukan. Oleh kerana variable ini tidak mempunyai sebarang nombor yang agak unik antara satu sama lain, therefore kita kena buat nombor yang baru. Oleh itu, jangan risau. Dekat create tadi ada tulis add ID variables. Tekan butang add ID variable dan namakan dia poly ID. Poly ID ni memang nama yang dia bagilah. So, tak ada masalah. Ambil sahaja. Tekan butang add variable. Dah? Follow tak follow? Tak follow. Okey, lagi sekali saya ulang. Mula-mula kita akan buka Geoda. Sekejap ya. Kita akan buka Geoda dengan cara menekan butang folder open. Kemudian masukkan sabahgrid.shapefile ini ke dalam Geoda.
dia akan keluarkan data seperti yang anda lihat pada layar. Dah keluar. Next step, pergi ke W ni. Wait. W ni anda akan tekan butang create. Okay, tekan butang create. Kemudian kita akan tekan butang add ID variable. Dia akan namakan sebagai poly underscore ID. Kita tekan butang add variable. Maknanya poly ID ni akan ada nama barulah, nama poly ID. Saya dah buat tadi, saya letak je lah poly ID 2. Poly ID 2. So poly ID 2 ini telah wujud dan bila saya tekan butang create, maka dia akan dihasilkan di dalam Sabah. Kat sini saya akan namakan dia. Saya namakan dia sebagai Queen. 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 Kenapa saya namakan Queen? Sekejap lagi saya ceritakan. Saya tekan save dan dia akan bagi warning. There is at least one nebulous observation. Yang ini normal. Normal error ni berlaku sebab apa? Sebab kita ada pulau. Pulau-pulau ni dia nebulous lah. Maksudnya dia tidak berjiran-jiran. Dia tak berjiran-jiran. So kalau anda perasan, dia akan ada satu data namanya queen.gal. Betul tak? Queen.gal ini adalah dipanggil sebagai data pemberat. Data pemberat yang membaca data ini dan memberati data ini daripada satu lokaliti kepada satu lokaliti yang lain. Baik, setelah selesai, maka anda mempunyai 3 ability untuk melihat siapakah jiran kita. So, anda boleh tekan butang Connectivity Maps ataupun Connectivity Graph ni lah. Anda boleh tekan Connectivity Map. Bila anda tekan Connectivity Map, maka akan keluar satu map yang agak unik. Di mana jika tuan-tuan dan puan-puan klik di mana-mana kotak, dia akan menunjukkan seperti yang saya tunjuk ni. Nampak tak? Kotak-kotak ni menunjukkan, kalau kawasan yang saya tunjuk ni, maknanya kawasan ini jiran dia yang itu. Ni macam ni kan. Kalau inilah kawasan dia, maka inilah jiran dia. Faham sebab kita nak tengok analisis data ni berdasarkan faktor ruang. Kalau orang ni dapat penyakit, adakah orang ni dapat penyakit disebabkan influence oleh jiran-jiran dia atau dia memang dapat penyakit suka hati dia? Macam itulah kita nak tahu. So, dengan meletakkan neighbor ini, pemberat, kita menggunakan Queen Contiguity Index. Dia adalah dia punya teori. Yang itu nanti kita belajar kemudian. Basic dia adalah kita nak tahu pemberat sahaja. Banyaklah yang saya skip kat sini dari segi teori. Nanti tuan-tuan nak tahu, kita belajar kemudian yang lebih detail lah. Sebab saya nak tunjuk aplikasi sahaja. Sepatutnya dia ada step-step lain lagi. Seperti kita perlu buat space analysis untuk univariate dan lain-lain. Saya terus tunjuk je lah yang keluarkan output yang sesuai untuk kita belajar. Pergi kepada space. Sekarang kita dah buat pemberat. Kita juga dah masukkan data. Dan setiap data ini anda boleh lihat di dalam table. Cuba klik table. Anda akan dapati ada nama variable seperti poly ID 2 dan juga poly ID 1. Anda ada poly ID je lah kan. Sebab saya dah buat tadi. Lepas tu saya buat lagi sekali. So dia ada 2 lah. Okey, kemudian kita ada kawasan dan di hujung sekali kalau anda perasan kita ada namanya case, C-A-S-E. Case ni adalah bilangan case dekat kawasan tu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila guna geoda ni, kelebihan dia anda boleh buat analisa mengikut suka hati tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, saya double klik pada case ni. So dia akan susun mengikut urutan menaik, menurun dan sebagainya. Ini contohlah saya gunakan saya tekan butang case ni, dia akan susun mengikut urutan menurun. Maknanya daripada tinggi sampai rendah. So daripada sini kita boleh nampak kita ada satu kawasan yang case dia 41. So kalau kamu ataupun tuan-tuan tekan butang yang berkenaan ni, contohnya 156 ni, anda akan dapati inilah kawasan yang paling banyak case. Nampak tak? Paling banyak case. Kat mana tu? Dekat Kota Kinabalu, dekat area Kota Kinabalu lah, dekat KK. Followed by another area also in KK. Followed by another area also in Sandakan, Tuaran dan lain-lain. Dan kalau kita nak gunakan maklumat ini, kita boleh sintesiskan dia lah kepada kawasan-kawasan yang bermasalah. Contohlah, kalau tuan-tuan puan nak gunakan data ni, nanti nak export kepada CSV pun boleh. Yang itu nanti kita belajar kemudian. Baik, itu secara asas. Kita nak tahu bilangan case dan kita nak tengok sekarang, adakah case-case ini bertaburan secara sesuka hati ataupun mereka mempunyai kluster. Itu kita punya objektif sekarang. Kita nak tahu dia bertabur secara kluster ataupun bukan kluster. Ada kadang-kadang aplikasi ni anda gunakan, ada juga yang mungkin anda tak gunakanlah aplikasi yang seperti saya tunjuk ni. Yang ini biasanya digunakan untuk kita melihat sesuatu focal point ataupun masalah tu berada di kawasan mana. So anda pergi kepada space,
anda pergi kepada univariate local Moran I. Anda pergi ke univariate local Moran I yang bawah tu. Bukan Muron Muron ni lain. Moran Muron tu macam nak marah orang. Moran I Moran. Anda pergi univariate local Moran I. Dekat sini kita akan ada satu variable namanya case. Anda select case itu dan kita ada weight yang automatically telah dipilih iaitu queen. Kemudian tuan-tuan dan puan boleh tekan butang O. Okey. Bila dah tekan butang OK, maka dia akan keluar significant map ataupun cluster map. Tuan-tuan dan puan boleh klik kedua-duanya sekali. Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana cara nak membuat interpretasi. Kemudian anda tekan butang OK. Bila anda tekan butang OK, automatically ada 3 map yang telah terhasil daripada analisa yang kita buat tadi. Okay. Analisa ini boleh dihasilkan oleh ArcGIS, tetapi agak sukar nak dijalankan oleh QGIS. Namun ianya sangat mudah, beberapa saat sahaja dibuat oleh Geoda. Nanti saya akan cerita kenapa. Ya. Sebab nak bahan, kena pause lah.